Allah tu yang bagi rezeki, tapi kita tak taat, tak akur, tak patuh, dia kurang Quraisy jugalah. Okey, ada satu isu hangat berkenaan dengan kalimah Allah. Tapi malam kita bukannya nak korek apa yang ditunggang oleh mana-mana pihak. Tapi kita nak cerita secara asal usulnya dan kita nak kembali kepada Allah dan Rasul. Adakah perkataan Allah ini hanya terhad pada satu pihak ataupun ia boleh digunakan pakai selagi mana ia tak salah lah untuk diletakkan kat mana-mana. Bersama kita pada hari ini dalam Chop adalah Ustaz Dr. Syazali Hirman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Ustaz comel lah. Ni kena cuk. Kita kena cop Okay Ustaz, kalau di luar sana ada satu isu yang, satu naratif yang bermain berkenaan dengan kalimah Allah. Mungkin hari ini kita nak pergi ke paling the purest issue. Maksudnya yang paling clean sekali. Apa cerita sebenarnya pasal kalimah Allah ni? Kalau Ustaz tahu dalam pembacaan ke ataupun dari mana? Ya. Saya nampak isu ni simple je. Isu ni Halim straightforward. Dan dia isu yang simple je. Cuma dia jadi besar ni bila semua pakai komen lah. Betul. Dan yang kenapa saya kata straightforward? Sebab rasanya ada setengah pihak di Malaysia ni memang telah gunakan kalimah Allah ni sejak lama pun dan tak pernah timbul isu. Oh ya, betul-betul. Ya. Kata utamanya di sebelah Sabah dan Sarawak lah kan kita maksudkan ni. Sebab memang itu bahasa yang mereka pakai dalam gereja. Dalam gereja dia cakap bahasa Malaysia, cakap bahasa Melayu. Sebab dia ada bahasa tempatan dia juga kan. Tapi dia jadi mula jadi panas ni apabila ada pihak yang menggunakan kalimah Allah ni untuk tujuan-tujuan dakwah agama mereka. Itu yang menimbulkan orang rasa ni. Sebab di sebelah semenanjung Malaysia benda tu tak biasa. Betul. Kan? Tapi bila dia digunakan dalam bahan bercetak, bahan mungkin audio, video kan, yang orang yang dengar boleh tersalah anggap Allah mana yang bukan orang yang mendengar. Setakat dia guna tu saya tak nampak orang mengisukan. Tapi dia gunakan tu untuk tujuan menyebarkan agama dia lah. Sebab di Malaysia ni dalam undang-undang, kita cakap ikut undang lah walaupun saya bukan orang undang. Betul. Yang agama persekutuan adalah agama Islam. Agama lain bebas mengamalkan pegangan dan akidah masing-masing. Dan dia tak boleh disebarkan. Memang ada klausa. Itu ada yang tu. Yang ni yang menimbulkan saya nampak polemik tu apabila ada pihak yang bertujuan menggunakan kalimah Allah tu untuk penyebaran agama dalam kalangan masyarakat Melayu. Dan yang tu pun yang saya rasa orang Melayu risau. Yang tu je saya nampak. Kalau ada yang bukan sekadar pasal guna kalimah tu. Kalau nak guna kalimah Allah ni memang sejak zaman Nabi pun memang dalam Quran. Cok, ini point yang best ni. So ada juga yang kalau kita baca kat Twitter orang duk kata guna dalil apa, Allah pernah bakitkan semua roh-roh ni tanya siapa Tuhan kamu kan. Lepas tu qalu bala syahidna. Tapi waktu tu dia belum lagi beragama. Saya nak bagi ayat ni. Wow. Kita nak tengok apa ayat yang pertama dalam surah At-Taubah. Okey. Ayat 30. Allah kata wa qalatil yahud Uzair bin Allah. Wa qalatin nasara al-Masih bin Allah. Betul. Dan berkata orang Yahudi Uzair anak Allah. Betul. Bukan anak Tuhan, anak Allah. Dan berkata orang Nasrani Al-Masih Isa anak Allah. Anak Allah. Memang mereka mengatakan Allah ada anak.
Sebab itulah dia syirik. Sebab itulah dia tak dikira Islam. Kalau dia mengaku Allah tu Esa, tak ada anak, dah jadi orang Islam lah. Betul. Itu sebenarnya dari sudut teologi, dari sudut agama. Uzair ni siapa dalam Yahud tu? Saya pun tak pasti. Ada kes yang sama macam Maryam. Saya kena check dulu siapa Uzair tu. Saya mungkin saya terlupa lah kelemahan saya. Bahkan dalam surah, mana pula surah? Yang ni surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah ayat 73. Allah kata, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sudah pasti confirm orang-orang yang mengatakan Allah itu ada 3, kufur. Ya. Ini nak menafikan agama Kristian lah, Nasara kan. Yang maknanya mereka percaya yang Allah tu, tapi dia pergi letak pada Allah perkara-perkara yang tak sepatutnya. Adalah menyifatkan Allah begitu. Allah ada anak, Allah ada, dalam tempat lain Allah malaikat tu adalah anak-anak perempuan Allah, kan. Allah ni ada 3. Betul. Yang ni memang salah. Sebab salah tu dah dia bukan Islam. So siapa yang boleh perkataan Allah ni pada konteks yang salah atau teks dan konteks yang salah, ada kesan keluar daripada Islam. Memang keluar. Memang. Depa sendiri pun tak mengaku depa Islam. Kalau dia mengaku dia Islam, lepas tu dia kata begitu kepada Allah, itu memang sesat lah. Okay. Kalau di Sabah Sarawak, penggunaan kalimah Allah tu di Bible dan juga di gereja. Adakah KDN? Sebab kalau Al-Quran yang di new printed Al-Quran akan dia endorsement daripada KDN, Kementerian Dalam Negeri. Adakah perkara yang sama berlaku kalau dekat sana? Sepengetahuan Ustaz lah. Saya rasa itu memang tak ada isu sebab memang dikawal. Okay. Yang isu yang terbaru ni sebab dia bawa bahan tu daripada Indonesia. Jadi tapi dia ada pula tu, saya tak pandai lah nak komen bab perundangan ni kan. Jadi masing-masing boleh tengok lah. Cuma yang kita nak bincang ni sudut boleh tak boleh orang lain pakai. Bagi saya, kalau dia nak pakai, kan, tengok tujuan dia apa. Kalau tujuan dia nak mengatakan Tuhan tu Allah, kita patutnya welcome lah. Betul. Sebab dia percaya dekat Allah. Cuma kita nak betulkan balik Allah tu macam mana kat dia. Allah ni tak ada anak, Allah ni Esa, Allah ni Maha Kuasa, Allah ni tak sama dengan makhluk. Kan? Dia dah settle bab mengaku Allah tu Tuhan. Macam Quraisy lah. Musyrikin Quraisy zaman Nabi, dia mengaku Allah tu Tuhan dia. Tapi dia syirik. Melalui berhala dan sebagainya. Dia pun kata Kaabah tu Baitullah. Tapi dia still kufur. Dia still musyrik. Musyrik ni orang yang syirik lah. Dan dia tak percaya, tapi dia merayu dan meminta pada berhala yang ada. Dan dia juga menafikan Muhammad tu adalah Rasul. Mab'us daripada Allah kan, yang diutus oleh Allah. So itu syahadah kita, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kan, mengakui inilah the new messenger daripada Allah. Itu je dia tak nak kan. Jadi kalau saya nak sebut lah, yang masalahnya lagi ialah sekarang ni kita nak yakinkan orang bukan Islam bahawa Tuhan yang mencipta, yang patut disembah hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kesukaran kita. Sebab tu yang itulah tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kita cuba meyakinkan orang. Instead kita macam seolah menjauhkan orang daripada Islam, ataupun kita macam tak mau pun bagi orang lain kenal Allah kita. Kan? Patutnya saya kalau sensitif dalam masyarakat. Kalau saya nak ambil kesempatan isu kalimah Allah ni ialah menggunakan kesempatan ni untuk kita memperkenalkan siapakah Allah yang kita sembah. Tadi Ustaz punya seruan, sekiranya permainan isu kalimah Allah ni, kita bukan mengambil kesempatan untuk berpihak kepada mana-mana, tapi memperkenalkan hakikat Allah. Yang hebatnya Allah. Tambah dalam surah Al-Ikhlas kan, Qul huwallahu ahad. Kita cerita surah Al-Ikhlas pun cukup dah. Allah ahad, Allah as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada apa yang sekufur, setanding. Betul. Kalau itulah Allah, dia memang layak disembah. Walaupun pegangan kita begini, kita menceritakan pegangan kita, akidah kita, Tuhan kita, supaya orang lain boleh nilai sendiri je, tanpa kita orang kata apa,
yasub tadi tu, kataan sabba yasubbu tu dalam Quran, mencela, mengutuk, maki, kan, apalah ni, Allah tiga lah, Allah Tuhan banyak tangan lah, itu semua macam itu termasuk dalam yasubbu. Itu mencela, persendakan agama lain. Ya, Allah sendiri larang kita mempersendakan Tuhan agama lain, walaupun memang Tuhan agama lain itu bagi kepercayaan kita tak tepat. Betul. Tapi kita tak boleh Maksudnya Allah address isu tu, maksudnya bukanlah kata Allah iktiraf maksudnya apa? Tuhan-Tuhan lain. Itulah saya kata powerful. Maknanya Allah ni tak apologetic lah. Sebab dia hebat. Inilah isu lain. Kan? Dia hebat. Tanpa perlu dia nak rasa dia tergugat. Orang yang hebat ni, dia tak heran kan? Itu kita kalau orang tambah ni Allah. Apa perlu dia risau? Dia macam juga dalam surah Al-Baqarah tu kan, bawah ayat kursi tu. Selalu orang tak baca habis. Kenapa Allah kata la ikraha fid din? Tiada paksaan dalam agama. Kenapa? Sambung ayat tu. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Telah jelas yang mana yang rusyd, yang lurus dengan yang bengkok menyeleweng. Sebab dah jelas dah yang mana yang hak, yang batil, yang mana yang lurus, yang mana yang bengkok. Perlu paksa kita? Tak perlu. Tapi kalau dia tak sampai, kalau dia tak tahu yang mana yang lurus, yang mana tak lurus, itu masalahnya. Kita tak terang kan? So, menarik point itu jadi pasal. Dan nak cakapnya, so agama, yalah, daripada kita main dengan polemik menyentuh pasal kepartian ataupun apa-apa isu politik yang nak cuba ditunggang. Tapi yang Ustaz nak sampaikan dalam podcast ni adalah ambil kesempatan ni untuk menceritakan keagungan Allah, keesaan Allah, kehebatan, dan menerangkan ar-rush wal ghayy tadi, supaya dia dah tahu dah, inilah sebenarnya Tuhan Allah. Dah jelas. Bila dah jelas, tak perlu pasal. Orang akan terima dengan hati yang terbuka. Dan bagi saya sangat, kalau istilah sekarang orang kata profesional lah. Sangat ni. Tanpa perlu nak bising-bising, tanpa perlu nak mengamuk, tanpa perlu nak emo, tak tentu hala. Yang saya risau, kita orang Islam sendiri pun tak ada ilmu tentang agama kita. Jadi itu yang berubah rasa. Bila dia tidak ada ilmu tu yang dia jadi takut nak dia macam ular tau. Kenapa dia melengkak atas pagar? Letak tengah. Kenapa ular ni dia macam kita nampak agresif? Sebab dia lembek, kaki tak ada, tangan tak ada. Macam mana? Sebab dia keluarkan lidah kot. Itu lah ular Jadi biasanya saya nak kata macam ni lah. Kalau orang yang dia lemah, dia akan, orang yang lemah ni dia terpaksa cover kelemahan dia. Ular ni bagi saya dia lemah. Jadi dia tak di cover kelemahan dia dengan dia menunjukkan dia agresif. Agresif garang kan. Saya nak kata dalam masa sama kita tak boleh naif lah. Kita tahu benda ni tak ada masalah, tapi kita tahu di celah-celah ni pun ada pihak yang ambil kesempatan. Yang ni kita kena tangani melalui perundangan lah. Negara kita negara ada undang-undang. Kita ada perlembagaan. Jadi kita dan yang menjaga agama Islam ni adalah Raja-Raja Melayu. Betul. Kita serahkan kepada pihak Raja-Raja Melayu dan pihak berkuasa agama untuk menangani lah. Kita serahlah kepada Raja-Raja Melayu yang kita patut tak perlu rasa terancam sebab kita ada 9 Raja-Raja Melayu. Betul. Kan, yang merupakan ketua agama Islam. Dan memang dah termaktub dah agama Islam ni dipelihara dalam perlembagaan. Kalau lah ada pihak yang kita yakin memang ada pihak macam tu pun yang cuba nak ambil kesempatan, nak mengelirukan orang Islam, yang nak menyampaikan dakwah mereka, yang tu kita tangani melalui perundangan. Tapi rupa polis ke dan sebagainya. Betul. Tapi dalam di sudut kita kata guna tak guna ni, saya tak nampak ada isu. Kalau ada pihak yang dah mengaku Allah tu Allah, cuma macam jadi balik macam kita sebut tadi, macam Quraisy lah, dia mengaku Allah tu yang menciptakan, Allah yang turunkan hujan. Betul. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan mereka sendiri. Itu dalam Quran banyak ayat-ayat tu. Saya boleh mengiktirafkan juga. Mengiktiraf Allah tu. Kan? Tapi mereka masih dianggap kafir dan musyrik. Sebab dia risau juga. Kita pun mengaku Allah tu Tuhan. Tapi kita taat dekat Allah.
Dah 2 kali tembus ni. Ah. Wah, aku jadi host, aku yang kena tembak ni. Macam Quraisy ni, dia mengaku Kaabah tu Baitullah. Kalau tanya pada wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. La yaqulunna. La yaqulunna, bukan yaqulu. La yaqulunna. Yang dengar podcast ni kena carilah apa maksud la yaqulunna. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Wala in sa'altahum man nazala minas sama'i ma'an la yaqulunna Allah. Berapa banyak ayat Quran? Allah, betul. Banyak. Dalam Quran memang bila ditanya kepada mereka, mereka ni siapa? Orang musyrikin Quraisy. Siapa yang turunkan hujan? Siapa yang ciptakan langit bumi? Siapa yang ciptakan mereka? Pasti, la yaqulun, pasti sesungguhnya mereka kata Allah. Ataupun dia akan bercakap dengan penuh yakin. La yaqulun. La yaqulun, ya penuh yakin with no doubt. No doubt. Kan? Tapi kenapa mereka ni diutuskan Nabi Muhammad dan mereka tidak dikira beriman? Kalau sekadar mengaku Allah pencipta, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang ni semua, dia belum lagi. Dia mesti taat, akur, tunduk, patuh kepada perintah Allah baru dikira beriman. Kalau kita pun sekarang kita mengaku Allah tu Tuhan, kan? Allah tu yang bagi rezeki, tapi kita tak taat, tak akur, tak patuh, dia kurang Quraisy jugalah. Kan? Itu yang kita risau. Yeah. So kembali taat kepada Allah SWT supaya kita terbebas daripada kekufuran dan kemusyrikan. Musyrikan. Saya amidi pula. Okey Ustaz, mesej kami di dalam CHOP ini adalah kita nak pastikan kita memperkenalkan, kita advocates lah agama Islam dan juga bagaimana Allah tu pada kedudukannya dan pada kekuasaannya pada agama lain. Kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang, banyaknya kita memang tak ada usaha benda tu lah. Jadi saya menyeru dan saya menggunakan platform CHOP ini untuk sampaikan video ini kepada anda semua. Dan terima kasih kepada Ustaz Dr. Syazali Hirman. Kita berjumpa dalam CHOP akan datang. Assalamualaikum. Saya Halim Aziz. Ini adalah DJ Dr. Zali. Ya.